Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Saya harap awak semua dalam keadaan yang sihat sejahtera dan masih lagi ada semangat untuk terus belajar. Okey, so saya rasa semalam ada pengumuman berkenaan dengan pembukaan sekolah. So majoritinya akan belajar secara PDPR lah kan. Okey, tapi tak apa. As long as awak ada peluang untuk belajar, jadi awak teruskan belajar. So still sama, kalau belajar dekat rumah ke, belajar kat sekolah ke, yang penting awak kena apa? Kena kekalkan awak punya apa istiqomah tu apa orang kata, maintain cara belajar tu dan disiplinkan lagi kalau boleh. Okey, maksud saya disiplinkan lagi tu adalah dari segi tepati masa dan um, kalau ada kerja memang kena cepat-cepat kejar lah. Okay, kena cepat-cepat kejar untuk siapkan lah. So attitude tu kena uh, improve lagi improve lagi. Walaupun awak rasa dah okay tapi cuba mantapkan lagi. Alright. So sekarang ni saya nak pergi kepada modul. Okay, modul ni saya dah upload 3 modul lah. Okay, modul kertas 1, modul kertas 2. Okay, so modul kertas 1 ni hanyalah untuk bahagian B. Okay, modul kertas 1 bahagian B ni sama macam modul kertas 2 bahagian B. Jadi tak ada beza lah, sama je. Tak tahu tajuk apa yang keluar tapi kita boleh target tingkatan 4 punya tajuk lah. Memang kita fokus kat tingkatan 4 punya tajuk lah dalam bahagian B kertas 1 ni. Okay, kertas 2 bahagian B mostly banyak tingkatan 5 punya tajuk. Okay, dan seperti biasa soalan ni 10 markah lah. Okay, 10 markah setiap satu soalan. Cuma kertas 1 ni dia kecil sikit. Satu soalan 8 markah. Tapi cara jawab dia sama dan cara susah dia samalah, sama taraf. Okay, cuma markah dia sahaja yang sedikit berbeza. Okay, so tiga-tiga ni lah yang kita nak score ni topik besar, kita panggil dia sebagai 3 kelompok topik besar. Maksudnya kalau kertas 1 bahagian A dengan kertas 2 bahagian A tu adalah topik-topik kecil. Topik-topik kecil tu macam contohnya janjang, topik log, topik pilih atau gabungan dan sebagainya lah. Okay, itu topik-topik kecil. Okay, topik-topik kecil tu nanti kita akan buat ulang kaji juga, tapi bukan tahun ni lah, tahun depan. Okay, kalau awak stay lagi, kita akan buat ulang kaji lah. Okay, alright. So modul ni saya letak ada 4 set set 1 dengan seterusnya ada 4 lah total. Okay, setiap satu set ni ada 4 soalan. Seperti biasa dia berformat bahagian C. Okay, ada 4 soalan, ada 4 topik. Tapi pilih 2 sahaja. Okay, macam saya dah mention, pilih 2 sahaja. Okay. Sekarang ada berapa orang Okay, dalam 16 orang lah kan. Okay, so seperti biasa saya tak nak fokuskan penyelesaian segitiga. Jadi kalau awak nak kena pasti tajuk apakah ini, kalau dia berbentuk segitiga ataupun berbentuk piramid, maksudnya dia adalah topik penyelesaian segitiga. Okay, yang ni saya tak nak fokuskan sebab ada certain soalan yang boleh jadi susah. Jadi kita tak nak dia macam ni, okay lah, saya rasa senang lah. Tapi ada soalan tu dia minta awak lakarkan tu, mungkin awak susah sikit nak faham case ambiguity dan sebagainya. So saya harap sangat awak buat mana yang awak faham sahaja. Okay, contohnya kalau awak dah pro, ambil lah soalan ni. Kalau awak masih belum pro, jangan ambil. Okay, macam soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni ibarat seperti kaitan antara pembezaan dan pengamiran. Okay, tajuk ni adalah kinematik gerakan linear bab 7. Bab 7 atau 8 saya tak ingat. Tapi dalam tajuk ni awak kena faham konsep pembezaan dan pengamiran sebab itu adalah adik-beradik dia. Okay, kalau awak tak faham adik-beradik dia punya topik, so awak tak payah jawab. Okay. Next adalah soalan nombor indeks seperti biasa tingkatan 4 dan saya akan sentiasa fokus soalan ni. Dan akhir sekali soalan 4 iaitu pengaturcaran linear. Soalan nombor 4 ni jangan anggap dia sebagai ADMAT anggap dia sebagai matematik moden. Okay, sebab dia sama sahaja. Alright. So kedua-dua ni adalah matematik moden sebenarnya dua-dua ni adalah matematik moden sebab dia senang. Cuma rumus sahaja yang mungkin nampak macam banyak. Alright. So sekarang kita nak jawab soalan nombor 3. Okay, so masa awak nak jawab ni kita kena baca dulu lah. Walaupun soalan ni tak berapa jelas sangat sebab saya ambil daripada Google daripada koleksi soalan-soalan trial daripada tahun lepas, tahun 2020. Walaupun soalan ni batch KBSM,
tapi dia sama je, tak jauh beza. Format dia tak sama, tak jauh beza Okay. So tahun 2020 soalan dia agak mencabar tau. Sebab tu saya suka sangat ambil soalan terakhir 2020. Biar awak asah skill awak untuk jawab soalan. Alright. So kalau awak tak nampak ni, saya akan bacakan sikit lah. Okay, jadual ni, jadual 14 menunjukkan harga, indeks harga dan peratus kandungan empat bahan. Okay. So ini adalah harga. Okay, ini adalah indeks harga. Dan akhir sekali adalah pemberat. Okay, walaupun dekat sini dia cakap peratus, tapi kita tulis dia sebagai pemberat. Awak kena ingat, pemberat ni dia boleh jadi, okay, pemberat ni dia boleh jadi dalam bentuk peratus, dia boleh jadi dalam bentuk darjah, dia boleh bentuk nisbah, dia macam-macam boleh. Okay, sekarang ni kita ada nilai yang tak tentu contohnya nilai X, nilai Y dan nilai Z. Sekarang ni dekat sini dia bagi 6,5. Kalau awak nampak ni 6,5. Ni 8.12. Okay, ni 8.12. Harap awak nampak yang mana ada X, Y, Z ni saya tulislah. Okay, 12.00. Okay, ni adalah 29.00. Right. So harap awak nampak jelas lah. Okay, tahun kena kenal pasti dulu. Sebelum kita jawab soalan A, pastikan kita kena kenal pasti tahun apakah dia. Okay, tahun indeks tu. Sebab kalau kita terus jawab, kita akan sesat jalan. Okay, kita akan sesat jalan. So kalau nak elak daripada sesat, kita perlukan tahun. Kita perlukan sesuatu petunjuk. Okay, so untuk tahun dalam jadual ni ceritakan pasal 2014 dengan 2016 sahaja. So, indeks harga ni mestilah mewakili 2016 berasaskan 2014. Okay. So, dia punya tanda dia adalah I16/14. Ini tanda indeks dia. Okay. Atas berasaskan bawah. Jadi 2000 apa berasaskan apa, yang atas duduk dengan yang bawah. So, atas berasaskan bawah. 16 berasaskan 14. Okay, soalan pertama macam biasa soalan basic. Apabila dia tanya indeks harga ataupun dia kaitkan dengan harga, automatik kita akan gunakan dua rumus ni sahaja. So pilih satu, kita akan gunakan rumus indeks harga. Okay, so rumus indeks harga ni adalah rumus yang pertama. Ni Q1/Q0 ni adalah rumus indeks harga. So kita kena guna rumus indeks harga. Okay. Jadi cari nilai X tu senanglah. Awak kena ikut sahaja tahun. Atas bahagi bawah darab 100 dapat apa. Okay. Jadi yang ni awak boleh buat lah kot kan. Saya bagi masa dalam 1 minit 2 minit untuk awak buat. Okay. Try salin jawapan tak perlu salin soalan pun tak apa. Ni awak kena buat kena catat apa yang awak catat hari ni. Buat take note tuliskan jawapan dan sebagainya.
Okay. So dah 2 minit lebih. So kita lihat jawapan pelajar ya. Okay. So sesiapa ada nak jawab untuk jawapan awak boleh jawab Okay. Apakah nilai X? Okay. Sesiapa boleh je tulis kat ruangan komen. Saya tak nak tanya seorang-seorang sebab saya tahu ada yang pemalu. Okay. 124.92. Ada yang lain tak? Ada jawapan lain tak? Kalau tak ada, awak boleh bagi tahu lah tak ada ataupun jawapan yang sama lah. Okay. Mesti dapat yang sama Okay, nanti kita check. Okay, next jawapan Y. Okay, jawapan untuk Y. Okay, ramai juga yang dapat sama. 16.2. Okay. Yang lain okay, sama juga. Saya belum semak lagi nanti kita semak. Saya nak tengok awak punya respon sahaja. Betul ke awak buat? Alright. Okay, yang lain contohnya ada lagi boleh respon. Jangan malu-malu. Okay. Okay, Z. Akhir sekali Z. Z, apakah harga bagi tahun 2014? Okay, 25. Okay, ada yang tak sempat buat ke? Tak apa. Okay, 25 sama. Alright. So, kebanyakannya jawapan yang sama. So, kita nak cari jawapan macam mana kan? Mungkin ada yang tak tahu lagi. Masih ada yang barang-barangan lagi kan? Apa macam jawapan dia boleh jadi kan? Okay, so kita lihat. So, X kita tengok X. Gunakan rumus indeks harga. Okay, kita nak cari X, kita hanyalah buat direct sahaja rumus tersebut. Okay, di mana tahun 2016 dibahagikan dengan 2014. So 8.12 per dengan 6.50 darabkan dengan 100. Nanti kita akan dapat X lah. So gunakan kalkulator. Kalkulator yang kelas saya tu dah expired. Okay, so saya terpaksa guna kalkulator lama. Tapi kalau ikutkan saya ada je kalkulator kelas WIS tu dekat dekat sini, tapi tak boleh tunjuk lah. Okay, sebab malas nak rakam. Alright. So jawapan dia 124.92 macam awak tadi lah, sama. Kita bundarkan dua tempat perpuluhan atau satu tempat perpuluhan. Mana-mana boleh. Okay, mana-mana boleh diterima. Okay, next adalah Y. Apabila kita cari nilai Y, okay, Y kedudukan dia pada tahun 2016. Sama juga macam tadi, cuma kita letakkan atas dia lah. Okay, maksudnya kita letakkan Y per dengan tahun 2014. Okay, 12.00. Kemudian darabkan dengan 100 akan dapat nilai indeks harga. Walaupun indeks harga dia dah bagi, letak sahaja. Okay, maksudnya ini senang lah untuk awak ganti-ganti kan. Lepas tu, cari nilai Y. Macam gunakan ungkapan algebra. So nanti kalau awak rasa keliru sikit nak kira ni, awak kena tengok lah. Darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. So macam ni awak tengok ada 12. Okay, 12 ni pindah jadi darab lah sebab dia bahagi kan. Pecahan maksudnya bahagi. Okay, pecahan maksudnya bahagi, pindah jadi darab. So 12 akan darab dengan 135. Okay, so dapat 1620. Okay, dia akan darabkan dekat yang belah kanan sahaja. Yang ni tak boleh sebab ni mewakili yang atas. Okay, so next awak cari nilai Y dapatlah 16.2. Okay, betul lah tadi betul. So 16.2 ni adalah harga dia, bukannya indeks tapi harga dia sahaja. Dan Z pun sama, letakkan harga atas bahagi dengan Z. Okay, bahagi dengan Z darab 100 dapat jawapan lah 116. Okay, maksudnya kalau kita cerita pasal Z, fokus kita pada S sahaja. Kalau kita cerita pasal Y, fokus kita pada R sahaja. So ikut baris by baris. Okay, jangan awak campurkan. Okay, ni cerita pasal satu sahaja objek.
Okay, kemudian awak kira lah nilai dia 2,900 sebab dia darab dengan 100 kan. Okay, lepas tu ni awak tukar tempat lah dengan Z. Okay, awak tukar tempat. So, bahagi dengan 116. Okay, so jawapan dia adalah berapa kita tengok macam awak tadi ke. Okay, 25. Yes, betul. Z adalah 25. Okay, so overall kat sini adalah basic soalan untuk indeks harga dan kat sini mesti 3 markah. Tak lebih, tak kurang. Okay, memang senang sangat nak score. Semua orang selalu score. Tak pernah salah. Alright, sebab ini senang simple. Okay. So, kita lihat soalan B pula. Soalan B dia banyak sikit markah. Okay. Harap awak nampak soalan dia. Hitung indeks gubahan kos untuk membuat jus minuman kesihatan. Dia tak cakap pun objek apa, dia tak cakap pun P ke, dia tak cakap pun Q ke. Jadi itu adalah gubahan. Maksudnya dia adalah gabungan daripada keseluruhan. Okey, gabungan daripada keseluruhan objek. Gabungan P, Q, R, S. Okey. So, bila digabungkan, kita akan campur lah. Kita akan darab tambah semua tu. Kita akan kira purata. So, kita akan automatically guna rumus 2. Ni adalah rumus purata dia indeks gubahan. So, apa yang dia kaitkan? Dia kaitkan dengan indeks harga. Okey, dia kaitkan dengan indeks harga dengan pemberat. Ni pemberat dia. Indeks harga dengan pemberat. So, X tu awak terus tukar dululah siap-siap. X ni tukar jadi 124.9. 92. Tak 124.92 tadi. Right. So, kita kiralah indeks gubahan dia ikut baris demi baris. Maksudnya 124.92 darab dengan pemberat, kemudian tambah dengan 125 darab dengan pemberat, tambah lagi 135 darab pemberat, tambah lagi dengan 116 darab dengan pemberat. Okay, so setiap baris tu dia akan bertambah lah. Cuma kalau tepi-tepi ni dia kena darab. Ibarat seperti menjahit. Dia darab-darab kan. Okay. So untuk indeks gubahan, kita akan buat notation dia macam ni tata tanda dia macam ni. I yang ada topi tahun 1614. Kena buat nama sebab kalau awak tak buat nama, awak akan tersalah ambil maklumat. Bila awak nak jawab soalan 2 ni nanti awak terambil maklumat yang lain. Tu yang risau. So kena ada nama. Okey, kena ada nama. Nampak. Apa tahun dia tu? Kasih nampak tahun dia tu. Okey, so sekarang ni kita kira lah macam biasa, okey. 124.92 yang ni saya tolonglah. Okey, 124.92 akan darab dengan pemberat dia lah. Pemberat dia ni saya buat warna biru. Okay, tambah dengan berapa tah? 125. Okay. Ni awak salin sambil tu. Okay, sambil awak salin awak tengok kat sini, ni adalah cara nak buat jalan kerja lah. Dia akan buat indeks harga, ni I, indeks harga darab dengan pemberat dia, P ataupun W pemberat dia, I darab W, kemudian I darab W, I darab W, I darab W. Dan bawah ni adalah semua W. Semua W tu maksudnya sigma W ataupun EW. Alright. So, itu adalah cara yang kita paling, satu je cara yang kita akan gunakan untuk indeks gubahan. Mesti cara ini sahaja. Right.
Ada soalan dalam chat. Ada soalan dalam chat. 124.92 tak payah bunda. Yes, tak payah bunda. Sebab kalau bunda boleh tapi jawapan dia lari sikit. Sebab ada certain bila kita dapat dalam point, dalam buku jawapan dia memang dalam point juga. Okay? So memang tak payah bunda. Lagi selamat tak payah bunda lah. Tapi better ambil dalam contoh kan, kalau ni ada banyak point. Okay, kita ambil dalam 2 point cukup lah. Ni, 2 point belakang. Settle. 2 point paling maksimum lah. Jangan ambil 3 point jangan. 1 boleh, 2 boleh. Tapi kalau terus bunda 125 macam tak relevan lah saya cakap macam tak relevan. Jadi dia tak selamat lah. Okay, dia betul tapi tak selamat. So better kita ambil point tapi ambil 2 saja maksimum. Okay. Itu saya cakap ni soalan trial kan, dia macam mencabar sikit. Dia macam sesuatu yang kita tak pernah nampak. Kalau ada point tiba-tiba sesat kan. Dia macam mana je? Apa jadi? Yang lain semua nombor bulat. Yang lain semua tak ada point. Tu yang kita nak tanya-tanya tu. Itu yang bagus tu sebab kita buat soalan macam ni. Alright. Ni settle lagi. Kira-kira. So kita kira lagi. Oh ya, kalau nak tanya apa-apa nanti raise hand sebab kat Google Meet boleh raise hand kan supaya saya boleh dengar bunyi alarm tu. Dia ada bunyi alarm angkat tangan tu kan. Okay, saya tambah yang atas dulu Saya tambah yang atas dulu. So 124.92 kali dengan 35 ni saya check balik Okay, awak kalau ada calculator tekan je lah kan. Okay, per dengan 100 sebab peratus kan total jadi 100 lah. Ni pun awak boleh tambah sendiri. Okay. Okay, 125.17. Macam ni kan. Bila kita dapat banyak sangat point, ambil 2 tempat perpuluhan. Contohnya ada 3 perpuluhan ni ambil 2 sahaja. So 125.17. Okay. 125.17. Sama juga dengan indeks gubahan. Walaupun dia indeks gubahan ke, indeks harga ke, ambil maksimum 2 point sahaja. Alright. Tadi bisa ada orang masuk. Oh ya, saya lupa saya pakai auto admit. Senang sikit, tak ada siapa boleh ganggu. Tiga, 6, 8. Alright, so kalau dah siap salin, okay, awak try baca dulu dalam masa seminit baca soalan B2, seminit, baca je. Nak buat dulu pun tak apa, tapi saya nak awak baca dulu Okay. Alright, so kalau dah baca, kita ulaskan balik semula. Okay, dalam soalan ni, dia kata, hitung kos sepadan untuk buat jus minuman kesihatan. Okay, sekarang ni saya nak tanya, adakah jus minuman kesihatan ni adalah objek ataupun dia adalah output? Okay, adakah dia adalah objek ataupun dia adalah output? Output ni dalam bahasa Melayu dia pengeluaran Saya tak nak
terlalu baku sangat lah. Output ni adalah pengeluaran. Cuba bagi tahu apa jawapan dia. Alright, output ramai yang jawab output. Okay, saya tak nak basikan masa lagi. So yes, betul output. Sebab dia tak cakap pun. Dia tak cakap bahan apa. Dia tak cakap bahan P, dia tak cakap bahan Q. Dia cakap pasal output. Bila kita cerita pasal output dan kita cerita pasal harga, ni cerita pasal harga ni. Dia cerita pasal cost. Cost kan harga. So kita gunakan rumus harga. Okay, kita gunakan rumus indeks harga. Tapi kena kaitkan dengan output. Okay, kena kaitkan dengan output. Jadi maksudnya rumus yang kita gunakan adalah indeks harga. Okay, rumus indeks harga samakan dengan output. Maksudnya macam tu. Rumus indeks harga sama dengan jawapan indeks perubahan lah maksudnya. Okay, so output kita ni ini. Ini adalah output kita. 125.17. Output pada tahun 2016. Okay, output pada tahun 2016. Saya siap-siap tulis output 2016. Pengeluaran pada tahun 2016. Nampak jelas kan? Pengeluaran pada tahun 2016. So next, kita tengok tahun yang dekat sini, harga bagi tahun 2016 ialah RM28.30. Manakala pada tahun 2014 ialah tak tahu. Dia suruh awak carilah maksudnya. Dan awak lihat, adakah output ni berkaitan dengan tahun tersebut? Okey, tahun 16 ada, tahun 14 ada. So, ada dua-dua tahun ni maksudnya yes, kita gunakan output 2016. Okey? Ingat awak kena tengok tahun tu betul-betul. Ada tak kaitan 2016 dengan 2014 dengan output ni? So output ni cerita pasal tahun 2016 berdasarkan 2014. So ada kena mengena sebab tahun dia sama. Apabila tahun sama, awak boleh kaitkan. Tapi, ada certain soalan, dia akan confusekan pelajar, dia letak tahun yang berlainan. Dia letak tahun tiba-tiba kat sini, tahun 2013 contoh. So, awak tak boleh kaitkan dengan output ni, tak boleh. Sebab tahun 2013 tak ada. So, hati-hati, ada soalan yang macam tu. Okay? Tapi jarang sangat. Yang paling selalu macam ni lah, yang paling kerap keluar. Dia mesti kaitkan. So, apa yang penting yang saya nak tekankan ni adalah tengok tahun tu betul-betul. Kena alert. Okay, now kita gunakan rumus yang sama macam indeks harga. P16 per P14 harga tahun 2016 berdasarkan tahun 2014. So, yang tak ada adalah, yang ada hanyalah 2016. So, kita tulis 28.30. Okay, darab 100 wajib. Okay. Dan samakan dengan tahun output tu. Tahun output dia adalah 125.17. Okay, dan cari macam biasalah. Okay, P14. Okay, P14 sama dengan 2830 per 125.17. Okay, so P14 adalah, ni awak kena kira lah. Okay, 22.61. RM 22.61. Banyak sangat poin kan? Pening. Macam mana nak ambil? Macam biasalah, dua perpuluhan saja, dua tempat perpuluhan sahaja. Lagipun duit shilling memang maksimum dua tempat je kan? Macam paling maksimum 99 sen lah. Okay. Lepas tu dia jadi RM1. Dia tak ada lagi 100 sen. Orang tak panggil 100 sen, orang panggil RM1. Dia macam tu. So 2 digit Okay. Yang ni jangan confuse lah. Ni adalah kemahiran awak membuat algebra. So macam ni, bahagi awak pindah jadi darab dan awak tukar tempat je. Darab pindah jadi bahagi balik. So tukar tempat, just tukar je lah. Okay. Kira macam P14 ni dah naik atas. Yang ni dia akan bawa turun bawah. Manakala 28.30 ni akan darabkan dengan 100. Yang ni jangan confuse Ni matematik biasa. Okay. Ini soalan B1. Ini soalan B2. Kejap je dah 8 markah. Senang kan? Cuma satu je. Awak kena tengok tahun.
Baca soalan betul-betul. Kalau boleh kan, selain daripada kita gariskan soalan tu, saya nak awak buat tata tanda macam ni kat tepi lah. Contohnya kalau dia bagi indeks harga, awak tulis kat tepi. I tahun apa bahagi dengan tahun apa jawapan I tu, ataupun indeks harga, indeks gubahan dia tahun apa per tahun apa, apakah jawapan dia, macam tu. Kena ada nama. Okey, bagi nampak lah. Senang sikit. Ada nama lagi nampak. Okey. So kalau awak dah salin, kita tengok lagi soalan last. Soalan C. 2 markah je. Tak susah pun. Okey. Kos membuat jus minuman kesihatan. Ni adalah kos indeks gubahan lah. Kos output. Okey, ni adalah pengeluaran. Kos output dijangka meningkat sebanyak 20% dari tahun 2016. Okey. So sekarang ni, sebelum kita move on kepada soalan ni, sekejap jangan baca dulu. Sebelum kita kepada soalan C, saya nak tanya balik. Ni ada tahun 2014. Ni ada tahun 2016. Okey. Antara dua tahun ni, yang manakah tahun asalan? Tuliskan kat ruang komen. Yang manakah tahun asalan? Okey, 14. Sebab dia kata berasaskan. Kalau berasaskan dengan siapa? Asas tu lah yang asalan. Ni asas. Asas maksudnya asalan. Okey. Apabila kita dah kenal pasti asalan, asalan tu tidak akan berubah sampai bila-bila pun. Contoh dia tak akan berubah. Asalan tu tetap 2014 walaupun kita pergi kepada soalan C. Okey. Jadi awak kena tahu bentuk, kena ada gambaran kena ada gambaran. 2014, 2016 dan 2018 yang baru. 2018 yang baru. Okey, awak tulis kat sini atas dia asalan, kasih nampak lah jelas gambaran dia. Okey. So, kita ulang balik, baca balik soalan ni. Kos membuat jus minuman kesihatan itu dijangka meningkat sebanyak 20%. Ni. Meningkat sebanyak 20%. Kalau meningkat sebanyak 20%, berapakah peratusan yang ada dalam tu? Berapa peratusan total? Okey, 120. Yes. Sebab asalan, ingat asalan adalah 100. Bila meningkat 20, dia akan tambah 20 lah. Ini daripada asalan. Dia akan jadi 120. Okey. Tapi kena tengok juga, ada satu benda yang paling penting yang awak selalu keliru. Dekat sini dari kita mesti cakap saya pergi ke kedai dari rumah kawan saya. Contoh ataupun saya daripada kampung baru gerak ke sini. Contoh. Dari tu maksudnya menunjukkan kat mana dia bermula. Okey, kat mana dia mula awak kena tengok. So dari tahun 2016. 2016. So maksudnya dia start, dia start kita buat warna biru. Dia start daripada 2016. So bila dia start daripada 2016, dia kata penambahan dia adalah 20%. Okey, penambahan dia adalah 20%. Tapi start daripada 2016 je. Bukan asalan daripada 2014 start situ 20%. Salah salah. Dia bukan dia kena tengok daripada mana dia start. Jadi awak kena lihat betul-betul gambaran ni. Okey, perkataan dari tu sangat penting. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, kalau kita dah tahu dia meningkat sebanyak 20%, adakah indeks gubahan bagi 2018 ni 120? Ya atau tidak? Atau betul atau salah? Cerita ke? Betul tak? Ke salah? Blank. Okay. So, dia salah sebab kenapa indeks harga dia bukan 120? Okay, kenapa indeks gubahan dia bukan 120? Salah Sebab asalan dia kat sini. Awak jangan lupa asalan dia.
Okey, asalan dia dekat sini. Dia tak boleh ibarat seperti kalau naik 20%, dia adalah 120. Salah. Salah. So, yang kita kena kenal pasti adalah indeks gubahan asalan mestilah 100. Asalan mesti 100 indeks gubahan dia ataupun indeks harga dia. Okey, asalan mesti 100. Okey, saya nak tanya balik. Indeks gubahan bagi tahun 2016 berapa? Tengok output 2016. Berapa indeks gubahan bagi 2016? Okey, 125.17. Okey, jawapan B1 tadi. Okey, pengeluaran 2016. Okey, 2016. So, pada tahun 2016, indeks gubahan dia menjadi 125.17. Okey, ni. Ini adalah tahun 2016 punya. Asalan mestilah 100. Okey, asalan mestilah 100. Okey, macam awak cakap tadi, dia naik 20%. Okey, adakah jawapan dia menjadi 145.17? Adakah dia menjadi 145.17 ataupun adakah dia kena buat macam ni? Yang mana betul? 1 atau 2? Yes, 2. Okey, ramai yang betul sangat-sangat nampak awak dah faham kat sini. Kenapa Kenapa 2? Kenapa 2 betul? Kenapa yang ni salah? Okey, dia tak boleh tambah 20% terus. Sebab apa? Syarat untuk dia tambah terus adalah mesti bermula daripada asalan. Kalau bukan asalan, dia tak boleh tambah. Okey, tak boleh tambah terus. So, out. Okey, out terus. Silap. Out kat sini. So, kita gunakan kaedah ni. Okey, kaedah ni. Kenapa pula kaedah ni betul? Kita tertanya-tanya juga. Why? So, kita tengok dia meningkat sebanyak 20%. Ni adalah 20% up. 20% up warna hijau ni adalah 20% up. Tapi ingat, dalam soalan ni dia cakap dari tahun 2016. So maksudnya awak kena darabkan dengan tahun 2016. Okey, nampak? Naik 20% dari siapa? Dari 16 lah. So automatik awak kena darab dengan 2016. Sebab tu jawapan dia lain lah. Jawapan dia tak sama macam tadi. Awak kena tengok 120 bahagi 100 dapat berapa? 125.17. Sekejap dapat 150.2 lah. Okey, dapat jawapan dia 150.2. Okey, 150.2. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, ini adalah jawapan dia. Lain tak sama macam tadi. Walaupun dia meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2018, tapi notation ataupun tata tanda indeks gubahan dia I 18 based on 14. Okey, tata tanda dia mestilah macam ni. Walaupun dia dari 2016, tapi tata tanda dia mestilah based on 14. Sebab apa? Sebab asalan dia masih kekal, tak lari lagi. Asalan dia masih ada lagi, masih wujud. Dia tak lagi terpadam daripada realiti. Dia masih wujud lagi So jangan awak pandai-pandai tukar dia punya nama dia jadi 18/16. Jangan. Okay, so 18/14. Okay, dia masih lagi dalam asas yang sama. Asalan yang sama. Ini notation dia sahaja tapi kita panggil dia sebagai output 2018. Asalan tu dia tak panggil lah. Dia panggil output 2018. Yang ni kita panggil output 2016. Okay, lagi nampak jelas lah kat sini kan. Alright. So itu je lah. Okay, itu je kita nak bermain manipulasi tahun ni. Okay, tahun ni lah yang sangat complicated kan. Tapi inilah manipulasi dia.
So awak yang penting yang kena buat adalah kena lepas 3 tahun, cuba buat gambaran kasih nampak. Kalau awak tak buat gambaran, awak tak akan nampak. Buatlah macam mana yang awak rasa awak senang nak faham. Macam saya ni mungkin nampak complicated, awak boleh ringkaskan lagi lah kot. Okay, fikirlah macam mana yang memudahkan awak. Tapi ni adalah contoh gambaran saya lah. Okay, apa yang saya boleh nampak. Okay, awak boleh nampak lagi jauh. Okay, so ingat jawapan dia adalah macam ni. So kita buatlah jawapan ni, kita tulis sama dengan 150.2. Cukuplah 2 markah, 2 markah pendek je. Okay, tak banyak pun. Ni saya nak bagi tahu sikit. Ini notation dia, sekejap saya tulis notation dia. Kasih awak nampak Okay, ni notation dia 16/14. Ni notation dia 18/14. Masing-masing mempunyai asalan yang sama. Okay. Satu lagi cerita bonus, soalan bonus lah saya bagi tahu Kalau contohnya saya ubah lah. Saya ubah kalau dia cakap dari tahun 2014, okay, contoh. Kalau dia kata kos membuat jes minuman kesihatan tu dijangka meningkat sebanyak 20% dari tahun 2014. Okay, dia cakap dari tahun 2014. So automatik awak akan terus fikir flowchart dia. Okay, flowchart dia dari 2014 pergi kepada 2016. Ni contoh soalan lah kalau dia twist. Okay, so awak just 100 campur 20. Kenapa 100 campur 20 terus dapat jawapan 120? Kenapa dapat 120 sahaja? Sebab sebab asalan dia 2014 kan? Sebab dia daripada asalan, sebab tu dia campur je terus. Tapi kalau awak gunakan rumus yang sama pun still dapat jawapan yang sama. Okay? 120 per 100 darab dengan asalan. Okay, asalan ni kat sini sama je jawapan dia dapat 120 juga kan. So sebenarnya cara dia sama je macam ni. Cuma dia lebih mudah lah meringkaskan kerja awak. Okay. Sama je. Tapi awak kena tengok manipulasi tahun tu. Tahun ni kena keluarkan elok-elok So itu je lah nasihat saya. Alright. So kalau awak dah salin, saya yang bawah ni tak payah salin lah, ni contohnya sahaja. Kalau nak salin pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak payahlah, saya tak nak nanti keliru sangat kan. Okay. Terkantor pula soalan. Sekejap. Jangan lupa isi form macam biasa kehadiran kelas hari ni. Dan nanti kita akan masukkan kepada sesi yang seterusnya iaitu pengatur cara linear Harap awak masuk awal sikit sebab pengatur cara linear ni awak nak kena lukis graf. Jadi bila nak lukis graf ni macam biasalah nanti awak kena sediakan kertas graf. Alright. So jumpa lagi pada nanti sesi yang kedua, jangan lupa masuk kelas. So itu saja untuk sesi pertama, insya-Allah kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi.